Assalamualaikum guys, kembali kita lagi dalam episod seterusnya Podcast Sport Edit Studio. Okay guys, hari ni aku ada satu tetamu dan ini merupakan tetamu perempuan yang pertama untuk Podcast Sport Edit Studio. Bersama aku hari ni Nur Lela, ataupun orang biasa panggil Kak Lela. Lela next. Lela next Lela next. Oh yelah. Okay. Alah bela pula aku pagi ni. IG. So aku tahu kalau aku panggil, ini merupakan kira wanita pertama dalam podcast aku. Dan aku pun tahu bila orang tengok Kak Lela ni, orang dah tahu dah sukan apa yang aku nak bincangkan. Memang semua orang tahu dah. Maklum podium. Kak, sihat kak? Alhamdulillah, sihat. Punyalah training hard kan. Podcast pun lepas dia habis training. Sebelum aku acah-acah. Okay, sebelum aku nak tanya Kak Lela lebih lanjut aku just nak share story sikit. Masa aku start journey running aku 16 hari bulan 1 2023. Kak Lela ni merupakan orang yang boleh aku katakan pertama aku kenal lah dalam dunia larian. Sebab bila aku lari dekat track tu, semua orang laju. Aku lari slow. Lepas tu bila ikut orang, dia jadi kejap dah penat. Lepas tu Kak Ella kata, man ni ikut akak. Akak ni pun lari slow je. So aku pun assume akak ni macam akak-akak yang pagi-pagi lari-lari lepas tak nak pergi sekolah kan. Tak tahulah dia siapa kan. So bila aku dah start expose kepada media sosial runner semua, baru aku macam, oh ini ke Kak Lela. Podium after podium. So bila kali ketiga, keempat datang tu aku dah macam, okay, tak boleh underestimate. Ini kan biasa-biasa ni kan. Saya sumpah kak, saya ingat macam akak yang macam lepas tak nak pergi sekolah lari kejap. Nasib baiklah akak mesti macam kawan dengan Ayu kan. Kalau akak pun tak kenal Ayu, akak lagi seorang-seorang, memang saya ingat ini makcik-makcik ni. Boleh lah follow makcik ni dulu kan, sebelum fit kan. Rupanya betul lah apa yang dia ajar aku semua. Dia kata, relax, jangan ikut pace, ikut time. 30 minit dulu, 40 minit dulu, lepas tu sekilat 50 minit. Alhamdulillah sekarang boleh lah 50 km. Okey kak, sebelum orang lebih tahu lebih lanjut, kita cerita sikit, siapa sebenarnya Nur Lela ni? Alamak. Saya orang biasa je. Jangan cakap. Yang suka berlari. Yang suka berlari ya. Boleh lah, sikit-sikit. Bila kak start lari? Lari start kita start lari road dulu. Road? Buat 10 mula fun run 10 km, 21, 42. Lepas 42 tu lah baru try nak masuk 50. Lepas tu 100. Akak dah pernah buat 100 miles? 100 miles untuk road pernah, untuk 100 miles trail belum. So coming. So berapa akak tahun bila tu akak start lari? Dalam 2018 lah kalau untuk trail. Kalau start betul-betul start lari? Betul-betul fokus untuk trail 2019. 2019. Untuk Atra 2019. Akak punya 18 tu start untuk buat ni Atra lah 2018 dengan road dengan trail. Akak punya first yang 10 km. Itu 2017 lah. Itu pun pakai beg orang. Kira first akak lari 2017 lah. Macam tu lah. Not bad, tak adalah. Tapi, dah lama sangat. Tak lama sangat. Cuma lari pun pakai macam member. Kau nak lari tak? Beli beg aku lah. Boleh lah. Kita tak ada. Kadang nak buat komitmen tu susah sikit. Nak beli beg. Nak register kan. Jadi kita macam Naim lah. Kak tak free lah hari ni. Minggu ni akak nak lari tak? Tukar beli beg lah. Macam tu je. Tak ada, tak plan untuk target pun tak ada. Tak adalah macam proper macam tahun ni nak settlekan apa. Tak ada. Just masa 2017 dah start lari tu. Macam lari macam, best lah lari. Kita makan lagi, kita nak lari kan. Makan lagi, nak lari. So kiranya akak punya running journey start 2017 lah? 17. Lepas tu akak start lari trail 2019 lah. So akak dah start 19 memang fokus lah lari trail banyak. Okay, 2019 kan, apa yang paling suka sekali dalam akak punya running trail journey ni? Cerita sikit kat saya. Suka dia masa buat 2018 start buat 100 first. Lepas tu tak lari dah. So 2019 ni banyak main
100, lepas tu rest dalam 2 minggu, then masuk lagi 100. So buat dalam berapa kali lah. Akak buat 100 km back to back. Mana back to back 2 minggu rest. So try buat 100 lagi. Berapa kali akak buat benda tu? Tak ingat lah berapa kali. 3-4 kali kot. 3-4 kali? Okay, 2019 tu event apa yang akak masuk sampai 100 mile tu? 100 km tu? Ha. Apa Alah, kena buka list lah. Banyak sangat event. Tak, tapi kiranya Mostly semua yang macam MMTF, Ultra, BUTOP. So tu main 100. main 100. Mana yang akak buat 100 km, lepas tu akak rest 2 minggu. Akak buat 100 km lagi. Lepas tu tak adalah 2 minggu. Tak ada, maknanya tak. Maksudnya paling banyak kali back to back tu ada lebih kurang 3 kali ke atau? Mungkin macam 100, rest 2 minggu, 100, then next 3 minggu tu buat 50 ke macam tu lah. Wow. Nak try. Macam mana akak punya recovery tu? Recovery 2 minggu tu lah. Recovery tu kita banyak main easy je. Easy run 10 km, sejam, 40 minit. Akak tahu kan kalau dalam sport science dia ada apa? Apa yang jadual tu? Apa nama jadual tu, Jo? Periodization. Akak kalau buat periodization pening ni kak. Habis bila nak tapering? Time tapering tu lah nak training. Tak, tapering pun kita main easy je. Kita tak. Akak tak ada yang macam fully macam tak ada reduce like macam 20%, tak ada lah akak punya. Kita akan rest banyak. Masa yang seminggu tu memang kita akan banyak rehat, banyak makan, tidur, cover tidur. Lari pun dalam 40 minit. Dekat sikit. 40 minit. 40 minit tu lah. Buat recovery. So dari segi sudut training akak, maknanya akak ada proper training ke ataupun akak memang banyak main listen to your body lah. Listen to your body lah. Maknanya akak lari bila macam akak rasa macam perlu hard, akak hard. Hard, yes. Tapi ni nak tanya tips lah kan. Kalau macam akak selalu buat trail kan 100 km kan macam lari kan ada banyak kan. Ada fat lap, ada he repeat. Apa yang paling banyak akak fokuskan? Banyak buat endurance, mileage. Timing ke? Tak main timing. Kita main mileage je. Maksudnya macam mana akak training tu? Long day akak apa? Kalau weekend? Weekend lah, selalu weekend. Weekend apa? Kalau weekend selalu kita akan buat lebih daripada 20, 30 km. Tapi tak lebih daripada 50. Tak lebih daripada 50? Oh, tak lebih daripada... Kenapa tak lebih daripada 50 atau 40? Tak tahulah, aku memang malas training. Malas training, masuk race 100 km. Itulah pelik tu. Apa punya cerita ni? Malas nak buat lebih daripada 30, 40. Rasa macam, ya Allah, penatnya aku lari jauh ni. Bukanlah penat macam takut time. Sebab kalau macam hari biasa, kalau kita training awal pagi okey. So nak jumpa tengah hari tu, aku malas nak panas-panas tu. So suka lari waktu pagi, macam by 9, 10 tu dah habis settle. Nak ke tengah hari hit training tu aku macam tu yang macam nak fikir nak ke tak nak. Kita tu masa lah. Masa. Kalau event tu kita tahu habis kita lah. Ada event, jadi kita kena habiskan. Habiskan lah. Sebab kita dah fokus. Ni aku masuk event ni, aku kena panas ke hujan ni aku kena redah. So pengalaman akak banyak masuk event 100 km ni, event apa yang paling akak tak boleh lupakan lah? Bagi orang sampai bila-bila baru ingat lah event ni. Macam event ni memang betul-betul bagi impact lah kat akak lah. Cuba cerita sikit. Dia sebenarnya semua event ada impact. Cuma yang sama ada kau masa tu kau tengah apa panggil tengah form ke, kalau kau tak cramp, okey. Kadang-kadang kau macam okey ni, tapi bila tengah event kau cramp. So bila cramp tu kau dah macam aduh, nak lari macam mana ni? Dah timing dah lari kan. Jadi kau macam macam mana nak habiskan ni? So mental lah kau kena kuat. Mental kau kuat. Nak habiskan ke macam mana? So kalau based on event akak pernah masuk, event apa yang paling struggle bagi akak lah? Struggle first dulu MMTF 2018. Kenapa dengan event tu? Masa tu first je macam dah nak dekat COT dah. First CP. Lagi berapa minit. Oh dia cut off dia kat COT kan? Dia bukan total kan? Tak ada. Dia kat every CP dia ada cut off dia. Ada COT dia. COT dia kan. Tapi tak semua CP lah. Ada CP1, mungkin CP4 dia ada COT. Okay. So yang masa CP1 tu, masa tu dah macam perut tak berapa selesa. Tanya dengan ni cakap berapa COT lagi 2 minit, dia cakap macam tu. Berapa minit? Aku punya dah menggelap. 2 minit? Aduh mak, macam mana ni? Sempat tak sampai? Lepas tu cakap dengan ni, tak apa. I try dulu mana I boleh sampai. Kalau I tak boleh, I DNF lah. Tapi sebabkan tu, aku terus cuba.
Masa tu naik Bukit Larut. Ingat lagi. Lepas tu naik. Lepas tu bila kau kat belakang, kau nampak orang kat depan. So kau potong orang. Kau rasa macam kau motivate tau. Macam weh boleh ni. Sebenarnya boleh ni. So kat situ lah kau motivate. Kau continue je lah sampai habis. Mental. So lepas lah cut off time yang pertama tu? Lepas tu? Yang first tu memang lepas sebab dia cakap lagi 2 minit tu. Jadi kita pun kelang kabut lah. Tak boleh ni. Lari. Lepas tu tahu-tahu podium? Apa? Mengarut. Mengarut. Itu dia. Tu. Okay. Ini macam cerita Marvel ya. Mula-mula tak habis. Lepas tu tiba-tiba tahu-tahu podium lah. Dapat nombor apa masa tu? Masa tu first nombor 5. Sebab kau tak tahu kau akan potong. Sebab kau belakang. So kau potong orang depan. Orang kat ni. Kau rupanya maknanya event trail ni ataupun endurance. Kau tak semestinya laju. Kau akan dapat. Faham tak? Dia macam cerita Arnab dan kura-kura lah. Dia macam kau pergi tu. Gelak kau je. Betul lah. Kan? Betul. Sebab kau rasa kau kat belakang. Tapi bila kau dapat depan punya ramai kau potong orang. Tak semuanya orang akan sustain dengan maintain dengan pace yang dia orang buat. Tapi yang ni saya setuju. Sebab saya punya pengalaman trail. Taklah trail sangat pun. Putrajaya. Eco trail. Kan. Masa tu kira first lah. Kasut baru beli tu. Kasut Asics masa tu. So saya lari kan. Masa kilometer pertama tu. Lepas semua nak laju. Ui, laju. Saya pun terikut-ikut. Saya tengok apa ni pace 5. Aku nak buat 30 ni. Bukannya aku nak buat 21 kan. Pun saya drop. Saya maintain pace 6 lebih lah. So saya drop. Macam mana kau boleh terfikir kau macam rasa laju? Kau takut tak habis ke apa? Tak, sebab saya masa tu kira newbie kan. Bila newbie duk actually tengok jam je lah. Masa saya lari tu, masa dah lah lepas eco trail tu, dia lepas dia start je finish line tu, starting line tu, dia terus naik bukit macam tu, macam kona tu. Lepas tu semua orang laju. Saya dah macam, wih, mana semua orang ni kan? Rasa macam kau kat belakang kan? Saya dah macam, kenapa semua macam tinggalkan aku ni kan? Lepas tu kita pun lari lah. Lari. Ini dah pace 5. Sampai pace 5. Bukan 5.5, 5. Saya macam, ni mengarut. Dah drop. Semua orang potong. Lepas tu macam, biarlah janji aku habis. Sebab target nak habis kan. Betul. Tapi ni adik cerita, bila KM ke lebih daripada 21, saya dah dapat jumpa dah muka-muka orang yang potong saya tadi yang laju tu. Sebab saya ingat tau, saya jenis ingat orang tu pakai apa macam tadi dia potong aku. Saya potong. Kan sampai nak finish line last 5k saya tak jumpa Azlani lagi. Nampak lah. Lama lagi nampak. Saya jumpa sama-sama habis kan. Tapi tu lah cerita. Maknanya macam betul lah akak punya cerita tadi tu. CP1 hampir COT, kira hampir DNF. Tahu-tahu habis nombor 5. Tapi jelas 100 km kan. So anything can happen along the way kan. Betul. Sebab masa tu kau rasa down. Awal-awal selalunya orang akan rasa macam, aduh, macam nak teruskan ke. Tapi kena ada benda yang apa yang motivate akak untuk teruskan? Sebab macam saya pun, sebab aku rasa macam aku datang jauh-jauh, takkan aku tak nak habis. Macam tu. Aku kena habiskan juga. Sama je lah. Semua orang punya motivate. Saya pun sama. Dah pergi datang baling kan. Macam kena habis. Unless kau injured yang memang tak boleh jalan ke. Mungkin tak boleh terus. Ada tak yang event akak 100 km yang akak DNF? So far Alhamdulillah belum. Belum lagi? Memang inilah dia Jo. Calon-calon podium. Tak pernah DNF. Janganlah. Kita takut juga kalau injured ni. Macam UTMB tu. Kilometer 49 masa jatuh. Rasa macam, aku tak, boleh ke aku teruskan ni? COT ketat. So kau tak boleh lari dah. Kilometer 49, 50. Lagi 50 km kau nak hadap. Macam mana ni, aku takut. Takut DNF. Yang okay. UTMB tu akak pergi kan? Yang dekat apa ni tu kan? Dekat mana? Mont Blanc tu kan? Okay, akak masuk 100 km betul? Betul. Berapa cut off time dia? 26 jam. 26 jam. Dia cut off time dia sama macam MFTF tak? Dia ada macam CP1, CP2 ada juga. Dia dekat CP berapa? Masa tu memang tak selalu tak main pun buffer dekat CP. Memang terus je, moving je. Tapi bila kau jatuh, kau rasa kau tak boleh lari, itu yang kau akan rasa macam, sempat tak aku untuk naik CP? Macam mana kat jatuh? Sebab naik bukit ke atau orang langgar ke macam mana? Tak lah, dia masa downhill tersandung sikit. Sebab batu dia pun lain sikit kan? Dia macam keras sikit lah batu dia. Dia macam keras sikit kan? Batu tapi dia ada pokok-pokok, rumput-rumput kat kan? Yang tu tak ada rumput, memang pasir. Macam desert lah.
Macam tu. Injet teruk tak? Tak ada sikit lah. So masa akak pergi UTMB tu, apa akak punya target dalam masa tu? Target habis. Target habis. So within 26 hours lah. So the toughest part dekat UTMB, matolah ada orang nak tahu kan, sebab matolah dia. Macam saya dah berangan dah. Saya punya PC wallpaper dah UTMB dah. Kan Jo kan? PC wallpaper aku sebab saya kata kat Jo, ni one day Jo, one fine day. Saya akan ada kat situ. Tapi kat Malaysia pun banyak juga yang tough event. BUTM, TMBT. BUTM tu pun hampir juga untuk DNF. Lepas tu podium. Tak. Okey. Kalau podium rasa macam scam pula saya kena cerita akak ni. Masa tu memang tak habis. Nak kau off time. Podium. Nak kau off time. Podium. Tak. Cerita nak humble le. Ya aku kau lah kak. UTM memang main COT. BUTM tu yang bulan 3 tu kan. Borneo kan. Yang tu saya tak pergi sebab saya tengok tak sempat saya nak training. Tapi yang TMBT tu insyaAllah 9. Tahun lepas bulan 9 tak tahu tahun ni bulan apa. 4. Kan? So masa akak dekat UTMB tu, mungkin akak bercerita ke experience kat saya untuk saya nak lagi bersemangat. Nanti? Cerita sekarang? Cerita je. Tak nanti podcast ni bukannya ada episod 345. Akak cerita je. Orang nak cerita dia. Akak cerita saya macam akak nak pergi, akak pergi UTMB tu kan. Macam apa akak punya target, lepas tu macam mana akak lalui. Yelah the weather is different. Lepas tu the event tu saya tak pastilah different ke tak. Lepas tu dia lah dengan RD pun akak tak kenal kan. Kalau event-event kat Malaysia ni, boleh lah kau team. Ni siapa? Lela lah, takkan tak kenal. Lela podium. Lela bukan Lela Andres, Lela podium. Okay, apa kak cerita sikit UTMB tu? Cerita sikit daripada journey akak daripada start tu. Sebab saya ni memang nak jumpa akak ni, nak cerita pasal dengan UTMB je supaya saya boleh. Bukan benda lain. Tak banyak lagi. Akak kan banyak trail akak masuk. UTMB tu. UTMB target untuk habis je. Sebab kita tak tahu weather dia ataupun masa event tu takut apa-apa. Sebab yang paling takut cuaca lah. Cuaca kan. Suhu berapa suhu kat sana masa tu? Masa tu ada negatif juga kot. Masa tu 6 Celsius juga kot. 6 Celsius ke negatif 6? Negatif. Serius? Kalau negatif macam putih ais saja. Sejuk lah. Itu untuk aku sejuk lah. Memanglah. Orang mungkin okey kot. Tak, kalau saya negatif pun sejuk juga. Kalau sebab kebetulan hari tu hujan. Tapi on the race tu, kita punya time untuk CCC tu tak hujan. So okey sikit lah. CCC, CCC akak 100 km kan. So masa akak gerak tu, akak all the way dengan Kimi ke apa? Tak. Starting je. Semua line Malaysia. Semua line Malaysia. Lepas dah berapa km dekat bottleneck tu, semua dah. Sebab kita kena queue. Kat bottleneck tu kita tak boleh potong. Tradisi dia orang kita tak boleh potong. Cari siapa depan ni lalu dulu lah. Sebab dia orang ni memang maintain je. Kalau kau naik kat bottleneck tu, dia orang moving. Tak ada pun kau nampak dia orang akan duduk tepi. Macam kita naik berapa ratus meter je kita dah duduk tepi. Alamak, terasa pula cakap banding itu. Tapi kalau sebab tu bottleneck tu pun walaupun kau rasa kau belakang, tapi dia orang keep moving. Jadi bila kau keep moving, dia orang tak stop pun. So kita yang tak larat ni akan keep moving jugalah. Kita akan keep moving juga. Let's go jugalah sebenarnya. Bagi kita semangat untuk keep moving. Dia orang ni tak nak rehat dekat tepi. Aku ni dah tak larat. Tapi dia orang maintain naik kita pun okey. Tapi bila starting dia orang buka pole lah. Macam wah laju gila. Oh ya. Diorang semua memang wajib pakai pole kat situ. Wajib bawa Bawa lah. Bawa lah. Ada yang tak bawa juga. So lepas habis yang bottleneck tu semua, macam example dari segi macam tempat rehat macam mana? Tempat yang fueling semua macam mana? Fueling semua okey. Best. Memang. Dia fueling dekat setiap berapa km untuk 100 km tu? Mostly dalam 10 km. 10 km. So lebih kurang ada 10 fueling lah. Dia bagi makan makanan pula. Semua dia bagi makan apa? Macam-macam. Dia punya fig, warna almond, dia punya bar memang terbaik lah. Best. Memang sedap lah. Sup sayur. Sup sayur lah. Panas. Dia ada masyarakat register tu ada betul tak? Vegetarian ke, tak makan daging ke ada ke? Mula tu kita akan, dia orang ada bagi juga tau untuk kau nak ambil veggie ke apa. Tapi dia akan asingkan juga. Asingkan juga lah. Asing. Yang boleh halal dan halal. Oh dia ada. Oh bagus Maksudnya veggie lah. Veggie lah. Vegetarian lah. So semua dari segi macam. Makanan kat sana memang tak ada masalah.
So akak punya toughest dekat UTMB part mana? KM berapa? Yang jatuh tu lah. Jatuh tu masa KM berapa? 49. 40. Baru separuh. Itu okey kalau BUTM. Masa BUTM kilometer 20. QTM Borneo. Borneo. Kilometer 20 dah krem. Ha? 20 dah krem? Ya. Kak, itu tak sampai half marathon lagi? Ya. Tak stretching ke apa? Itu yang bukan tak stretching. Masa tu training tak cukup. Lepas tu dapat nombor 5? UTM tak ada lah. Tak ada? Dia nombor 5. Tak, nombor berapa aku UTM? Bukan nombor 3 lah. Nombor 3 nombor 4 nombor 5. Macam tak percaya je dia cerita. Asyik baiklah dia punya dia ada gambar. UTM tu tak ada. Yelah, okey lah. Tak ada top 3 lah. Tapi most of the event akan ada top lah. Dia tak tahulah. So yang macam bila tadi yang UTMB tu. UTM tu tak tahu lah. Sebab dia aku krem 20 km 20 tu macam tak boleh jalan. Macam lari pun tak boleh. Krem. Dua-dua kaki ni krem. Dua-dua kaki krem? Ya. Satu, kau tak training EG. Oh, elevation gain akak tak training. Sebab tak training yang level of the elevation tu. So muscle memory tak ada lah. Ya, sebab Kak Lila selalu lari banyak main road, hilly. Masa tu jarang masuk hutan. Jarang. So maknanya one of the tips untuk trail runner, kau kena main EG. Kena follow EG tu sama dengan tak EG yang kalau tak sama pun more or less EG yang kita nak masuk tu lah. Kira kalau macam EG MMTF 3,000, at least kita train go for 1,000, 1,500. Tak payah 3,000. Tak payah 3,000. Tak payah 3,000 tak apa. Orang lain mesti buat tak payah 3,000 tak podium. Kak Lila buat tak payah 3,000 podium. Nanti orang kata kat scam. Rezeki lah. So dekat UTMB tu, masa KM 49 akak jatuh. Lepas tu akak still boleh lari tak? Lepas tu? Masa tu rasa macam tak boleh lah. Aku dah macam jam lah. Macam tak boleh lari ni. Ada koyak ke baju ada tak ada? Seluar lah keluar koyak. Seluar koyak lah. Aku cakap nak lari tak boleh. Sakit. Tengah sakit. Sakit kat mana? Kat ni lah. Kat kaki. Kan kita sadung? Lutut lah? Lutut. Sini. Akak habiskan separuh 100 km tu dalam keadaan injured lah. Tapi kau kena repair lah. Maksudnya kau macam dah jatuh. So kau rasa macam macam mana ni? Sakit ni nak lari. Tapi memang kau banyak jalan. Kau slow down. Kau repair lah. Macam pergi lepas kat CP. Pergi medik. Cuci sekejap sikit. Lepas tu continue je. Akak habiskan berapa UTMB tu? 25 jam. 1 hour before COT? Ya. Bayangkan. Guys, itu yang aku nak beritahu tu benda kan. Ni nak cerita sikit lah kepada geng-geng yang tak tahu nak lari mana kan. Tak tahu nak lari road ke, lari trail ke. Benda ni aku masih setiap kawan aku. Kawan aku tanya, kenapa kau suka masuk trail? Dia macam ni. Kalau kau masuk trail, orang tak tanya kau pace berapa. Orang tanya, habis ke tak? Tapi kalau kau masuk road, orang kata pace berapa? Pressure lah, pressure. Kan bila orang cakap 6 jam setengah. Oh, aku 6 jam 2. Oh, lemak dia laju. Sebab dulu kalau masuk trail, habis tak? Habis. Power lah. Bila habis tu dah macam wow kan? Kan? Bila masuk trail, orang tanya, habis. Tak tanya kau habis kau apa tak? Betul. Tanya kau habis tu dah macam saya tak pernah dengar gila orang tanya saya tu kat Balim, berapa pace kau? Tak ada. Orang tanya habis tak habis. Betul. Itu best masuk trail, pressure kurang. Alamak, tak tahu. Nombor 1 kan ni. 11 kot. 11. Yang Muhammad Franz tu. Muhammad Franz tu kan? Muhammad Franz tu. Dulu masa pergi track kan, dia orang tanya, lari ni buat pace berapa? Aku tak pernah main pace berapa aku. Lari 400 meter buat pace 10 km. Aku cakap pace 10 km aku berapa pace aku Aku tak tahu. Memang aku tak pernah. Sama lah kita kak. Pace berapa? So macam bila lama-lama okay, pace 10 km. So kena laju sikit lah. Mungkin 4 lebih kan. Macam tu. 4 lebih terus orang dia makan. Yelah, sebab dia orang tengok dia orang buat pace. Yelah. Betul-betul kan. That's the beautiful of trail lah kan. Trail vibes dia lain. Vibe dia lain kan. Vibe dia macam kau habis kau dah wow sukses kan. Dia macam satu tapi achievement. Tapi kalau DNF pun orang akan cakap tak apa. Sebab tak semuanya benda tak senang. Lagi tu orang katanya apa? Tak pace apa? Tanya EG apa EG?
EJ apa EJ? EJ berapa EJ? Itu soalan normal lah kan. Bila lagi je EJ apa? Oh EJ 1,000 lebih. Oh okey. Kalau EJ bawah 1,000, oh okey tu patut kena laju lagi. Macam tu pula kan. Orang main EJ suka hati dia. Dia tak tahu bukit tu macam mana. Memanglah EJ tu tak tinggi. Tapi dia macam ni. Macam ni. Sakit juga. Ada yang teknikal. Yes. Ada runnable. Saya paling tak suka teknikal. Sebab kita tak biasa. Tak, sebab saya berat. Iya. Bila saya Awak lelaki, awak boleh. Saya ikut Zouk. Masuk Sebab teknikal tak, saya tak masuk biasa. ikut Zouk, masuk Kiara teknikal. Saya rasa ya Allah, macam bawa sebiji motor lah kat belakang. Padahal bawa badan sendiri. Tapi bila saya runnable dekat Kiara dengan Abang Admi, saya rasa macam lega sikit. Seronok lah. Sebab dia tak stress, tak pressure. Yes. Lepas tu lagi yang berbadan besar di saya, dia rasa macam bawa sebiji motor lah masa nak naik trail kan. Memanglah betul kita boleh langkah-langkah kan. Saya pernah agak follow masa tu ada satu bukit lagi dengan Lani kat Kiara 100 meter dia Rasa kata. stres ke tengok bukit tu? Hui, tak, yang lagi stres tengok muka Lani sebab dia sampai atas tu. Bila nak sampai? Oh Allah, stres gila tu muka dia dengan muka Joe sekali. Dah dekat atas tu. Dia pun pergi? Pergi yang 100 meter yang Lani kata ni 100 meter ni dia punya elevation tu. Terpacak kat Kiara. Saya separuh tengok muka Joe dengan Lani dah gelak-gelak kat atas tu saya macam hare betul. Tapi yang vibes lain lah. Vibe lain So dekat UTMB tu so far everything semua according to akak punya plan lah. So far okey lah. Sebab habis. Cepat habis lah. Sebab habis lega. Rasa macam mula-mula macam mana, apa target kau? Tak ada target, janji aku habis. So ni masa kali akak masuk event, akak tak adalah sangat pun macam nak menang ke, akak just nak. Tak. Kalau main 100 ni kau nak menang, macam mana dia macam rezeki bonus untuk dari kau segi lah. competition, okay ni saya cakap ni Oh, segi dari competition. competition. Tak kan, dari segi competition, bila akak masuk 100 km tu, siapa sebenarnya selalu yang akak tahu akan ada atau macam alah ni mesti ada macam ni mesti ada. Siapa yang mungkin akak bercakap cerita sikit macam akak tahu dah kalau 100 km lah sebab bila perempuan dia punya segmen lagi makin kecil, betul tak? Kalau lelaki, even lelaki pun yang even lelaki yang besar pun still kecil. Mana macam example lah, contohnya kalau macam 25 km dah tahu dah mesti muka macam Zouk, Abang Army. Lepas tu kalau yang 50 km ke atas, geng energy lah, Fendi, Supa, Rashid, semua kan. So kalau macam akak kan, sebab saya tak tahu sangat pasal perempuan kan, macam untuk race yang 50 dan 100 ke atas, biasanya siapa yang akak selalu tengok muka-muka komen lah? Muka-muka komen, kita boleh kenal muka lah. Nama yang biasa kita kenal, kita terkenal lah. Yang kadang-kadang nama tak tahu. Tapi dia selalu biasa lah jadi. Ini memang main atas. Kira kalau dia ada tu dari competition berapa ramai kakak? Berapa ramai competition tu? Kompetitor. Kompetitor tu lah. Kalau top 10 tu memang ada kompetitor lah. Memang top 10 Tapi memang top ada lah. 3 tu memang akan tahulah macam dia ni ada. Dia laju. Chinese lah. Mostly Chinese. lah. Chinese. So kira macam kalau kata top 3 tu dia ada tough fight jugalah. Tapi kalau top 10 tu kira dalam tangan lah. Tengok jugalah. Takut juga. Kalau kau injet tau. Tak, sebab akak masuk kategori veteran. Kan? Akak dah veteran kan? Tak payahlah kuat sangat. Tak payah kuat sangat. Bonggol kan? Tak apa. Kan macam agak, tapi kira macam competition tu masih ada jugalah. Bukanlah easy je bab kata orang. Susah juga. Kadang-kadang ada orang cakap alah ini kategori Tata masuk pun 8 orang ke, tak adalah. Dia still a tough competition lah. Still ada jugalah. Ada. Memang ada. Top 3 tu memang kau kena hard lah. Hard jugalah. Kau tak boleh main-main sangat lah. Kau kena kat CP pun tak boleh kena budget time macam tak, kau penat, orang lain pun penat juga. So yang nak kejar yang depan tu, bila kau nak kejar yang depan, yang belakang ni kau tak fikir yang belakang pula. Yang belakang pun nak kejar kita juga kan. Tapi susah lah nak predict yang main Atra ni. Ada orang dia halfway dia dah stop. Apa yang keep motivate akak untuk masuk like macam 100 after 100, lepas tu event-event lain macam paling baru ni untuk pertama korang akak akan pergi ke Doi Thailand kan. Untuk apa event apa tu nama dia lupa pula. Doi Itanon. Doi apa? Doi Itanon. Doi Itanoi kan. Itanon. Bulan 11 kan? Bulan 12. Bulan 12 kan. Itu pun antara tiket untuk ke ni macam cepat je nak masuk nak release. untuk tiket ke UTMB juga kan. Kan. Betul lah kan. Betul. So macam preparation untuk ke Doi ni macam mana? Okey.
Ni yang tengah nak training kan ni. So, biasa apa yang akak buat? Sebab EG kali ni dalam 10,000. Ha? 10,000? 10,000. So aku pun tak pernah. Elevation gain dia 10,000? Ya. Yo, macam mana 10,000 tu, Jo? Itulah aku pun tak tahu. Berapa Everest? 888. Everest 8848. Yang ni 10,000. So technically macam akak mendaki gunung Everest. Tapi banyak kali lah. Banyak kali lah. Sebab paling Yelah, tinggi dalam 2,000 lebih. 2,000 kot. Wow. Dah, saya tak boleh nak print. Saya ingatkan macam 4,000, 5,000 ni 10,000. 10,000. Elevation gain. Bukan elevation lah. Kalau elevation dia lagi tinggi pada Everest. Doesn't make sense lah. So maknanya 10,000 elevation gain. Paling tinggi 2,000. Ya. Aku pun tak cukup study lagi. Nantilah. Wow. Tak tahu macam mana. Genting Sepah bawah 800. Genting Sepah tu Route 69 kan? Route 68. Route 68 dah. 69 lain pula bunyi dia. Mai lah berapa kali dah kata. Route 68. Berapa lah kalau dia buat? Yelah kalau 800 akak buat 10 kali bawah 8,000. Ini 10,000. Kena buat lebih pada 10 kali. Route 68 tu kan? Wow. So apa preparation akak yang paling akak fokuskan untuk nak yang DOI ni? Sebenarnya nak target buat EG. Tapi itulah tengah cuba. Kalau akak nak buat EG, mana lokasi yang sesuai untuk buat sampai 10,000 ni? Takkan training sampai 10,000. Tak. Kalau ada 5,000 pun, mana yang sesuai? Tak ada. Kena cari. Tahu. Tu yang sebab hari tu masuk MMTF. Kak dah try buat VK dengan 100. Okay. So VK EG dah 1,000. So MMTF 100 tu dah 5,000 kan. So dalam 6,000 lah. Tapi itu separate event. Akak dah rehat semua. Dia tak boleh lah kira macam tu. Aku pula yang macam aku pula coach kan. Tak boleh lah macam tu. Akak kena cari juga yang 6,000. Macam aku pula coach kan. Aku rasa aku nak cari coach jugalah. Macam mana lah. Saya babak coach ni saya boleh advise dari segi pemakanan je. Itu pun akak punya makanan. Saya punya makan lain. Saya makan apa yang sedap. Tak, so maknanya akak nak training kalau macam kalau orang nak 10,000. Mana lokasi yang sesuai untuk training sebab kena itulah main pergi macam Lagung itu akak itu training kat Lagung kan dengan Supa Fendi semua kan. Itu berapa akak buat akak punya EG? Sekali je aku naik 1,000 je. 900 lah. 900. So kalau akak nak training macam Lagu aku kena buat 6 kali Kak Ella kena buat 6 kali. Yelah kalau 1,000 6 dapat 6,000 atau 5,000. Taklah susah nak ni. Tak tahu. Dengar dah penat, tak boleh adam. Aku pun rasa aku boleh ke tak training macam tu. Paling tinggi training akak untuk EG? Tu Nuang lah hari tu. Nuang. Nuang buat 2 kali. Kalau Gunung Datuk tu berapa? Datuk. Tapi tak boleh kan, tu macam hiking kan. Tak boleh macam consider trail kan. Sebab boleh lah tapi sebab dapatkan EG tu boleh lah training boleh lah. EG. Tapi macam kalau Nuang jangan stop banyak Wow, saya tak tahu lah doi sampai 10,000. Itu untuk kalau 100 mile. Habis akak masuk? Itu dah dia. Oh, doi ni akak masuk 100 mile? Itulah tu. InsyaAllah. 167 kan? 180. 180. Off. Tu jangan itu tu. Tak ada masuk juga. Itu dah habis. Belum tahu lagi. Tak apa. Akak ni dia malu-malu sikit, dia humble. Aduh. 180 untuk doi. Wow. Minum. Ya, dengar dah penat. Abang Anmi saya tak pasti. Saya tak tanya dia. Tapi saya nampak dia training hard jugalah. Abang ni siapa? Abang Anmi. Yang dia okay. yang botak-botak tu. Okay. Handsome botak-botak. Dia dan Kiara berpisah tiada. Kalau saya Datuk Bandar, saya ambil dia jadi ambassador Bukit Kiara tu. Saya Datuk Bandar lah. So banyak benda aku cerita ni. Tak apa, memang inilah podcast saya. Tak ada kad-kad. Ini tak ada sensor punya. Tak ada. So akan nak masuk DOI ni 100 miles. Siapa lagi yang masuk kat Malaysia? Yang Malaysia yang akan pergi yang 100 miles sama dengan akak. Yang rasa kurang waras untuk masuk 100 miles tu. Siapa lagi? Siapa lagi yang tak waras sekarang? Kimi. Agak dah. Kimi, sorry. Kita orang tak panggil untuk kali ni. Kita tunggu kat next Kimi masuk juga 100 miles. So 2 orang je lah pergi. 2 orang. Ada lagi Supa.
Okey. Maknanya cakap je lah ini grup-grup NRG yang tak waras. Yang Kan tak senang. Aduh. Jadi saya tahulah. Yang saya tahu Along tak ada. Fendi tak ada kan? Fendi tak ada. Dia bukan tak fit. Surat tak lepas. Dia waras-waras lah. Surat tak lepas. Kamu Fendi. Siapa beli beras, dia beli beras. Dia. Tak boleh. Dia walau jangan kata dia beli beras. Apa benda dia beli pun tak boleh. Talut. Kan? Mana ada grup energy pergi training bawa pasangan? Siapa? Dia. Siap kutuk Fendi kan bukan? Long jangan marah Long Ini fakta Macam mana pun ni kau punya junior ni. Tak macam mana pun ni fakta kan. Tapi sama-sama training. Ada support. So Akak dengan Kimi and Supa semua akan pergi untuk yang 100 mile lah. Supa tak. Supa tak. Supa buat 100. Lagi seorang siapa Rashid tak. Syita. Amir. Tu je lah Supa. So dari segi training, macam example every week berapa Kak lock mileage? Just nak tahulah. Mungkin ada orang nak tahu juga macam 100 km ni macam mana training kan. Sebab kalau macam 21 km long orang buat 15, 42 km long orang buat 30 kan. Ini dah 180. Kalau long tu berapa nak kena buat? Itulah kita ada lagi 3 minggu je sebenarnya. Tapi 1 minggu tu untuk taper. So 2 minggu ni lah tak tahulah nak cari EG tu macam mana. Tapi itu EG. Itu Disnaya sorry. Untuk mileage berapa weekly Kak? Mileage baru kita pun nak sebab last week kan. Buat habis MTF. So rehat seminggu. So minggu ni dah tengah sepatutnya training untuk cari EG. Tapi hujan lah apalah. Dalam makan sate je. Lepas tu yang dari segi mileage tu, weekly mileage. Mungkin weekend ni lah kita akan buat. Lalu akan 100 mile tak sure lah dia punya mileage macam mana. Tapi rasanya buat mungkin dalam 2 jam lebih lah. Mileage tak still sama macam full marathon Dia takkan ada macam Ada tapi bukan minggu ni lah. Mungkin minggu depan. Biasa kalau macam Akak training yang macam big event, Akak punya mileage weekly berapa? Sebab saya tahu juga contohnya macam orang buat full marathon. Macam saya tanya weekly selalu buat macam ni lah. Isnin kita akan buat 10 km kan. Rabu buat BD. So dalam hari Selasa tu kita buat banyak easy 40 minit. Kak Lila buat macam tu je. Weekend Sabtu LSD lebih daripada 20 km. Lebih daripada 20 km. Tapi tak more than 30 km. Tak more pun? Tak more. Jadi dari segi sudut trail maknanya trail yang 50, 80 ke 100 ke, it's all about the mindset lah. Tak mungkin lah. Sebab saya kan macam bila Kak nak lari 100 km sepatutnya kenalah buat EG tu semua. Ada. Tapi kadang aku macam tak ada masa weekend tu. So there's apa sifat lah. Pertama tak ada masa. Yang kedua lokasi pun. Lokasi kau nak pergi travel, nak pergi untuk dapatkan EG tu. Nak dapatkan EG tu. Itu pun kalau NRG ada buat macam session, pergi trail, kita join lah. Tu yang bagi Lagong semua tu lah. Ataupun Nuang. Itu kita kira hard training lah. Hard untuk dapatkan EG. Itu yang Nuang hari tu sampai 2 kali kita orang buat. 2 kali naik. Berapa km Nuang? Dalam EG dalam 3,000 lah. EG 3,000 satu kali? Sekali 1,500. Total 3,000. Saya kan sekali pergi 3,000 atau Kak buat 2 kali jadi 6,000. Maknanya still difficult untuk dapatkan EG yang sesuai untuk nak pergi. Boleh tapi kau kena macam ambil 1 hari lah. 1 hari untuk training. Pagi sampai petang. Itu pun Nuang pun pagi sampai petang. Buat 2 kali. Wow. Almost like berapa jam habis dalam tu? Mungkin 6 jam, 7-8 jam lah. 7 jam. Maknanya bila masuk trail ni yang perlukan adalah banyak masa lah. Masa. Kalau kau buat 100 kena lah macam tu. Kalau buat 50 mungkin reduce sikit tapi lebih kurang je training dia. Lebih kurang lah. Tapi so kau plan buat 100 kan? Itu kat TMBT. Itu nak tanya tu. Akak pernah pergi TMBT kan? Pernah. Tahun lepas? Tahun lepas. Bakal berapa? Nombor... Cek. Nombor 1. Nombor 1. Berapa jam Kak habiskan? Tu lah tak ingat. Tak ingat nombor berapa jam. Ada tak dalam 21 jam? Lebih 21? Lebih. Untuk 100 km Kak? So macam Akak dah pergi TMBT. Ni sabar sebab saya nak masuk tahun depan. InsyaAllah lah. Jika diberi kesihatan, diberi keuangan dan diberi peluang, saya nak pergilah.
Itu antara saya punya wish list lah. So apa yang tips akak boleh bagi kat saya nak pergi TMBT ni? TMBT. TMBT 100km. Mental kena kuat. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang Jangan ikut orang. Ikut badan sendiri. Tapi kalau boleh study lah kat COT tu. Biasanya apa yang kita nak study ni? Kalau macam 100km, 100 mile, apa yang kena study? Tadi kau punya, kau boleh moving sampai ke FCP1 tu berapa jam? Maksudnya yang kena ada buffer. Buffer mungkin dalam 2 jam, sejam. Sejam lah, sejam. Sebab untuk kau punya next punya lepas 50 tu, sebab kau tak tahu apa yang akan datang. Kau berjalan ke, kau nak tidur ke. So kalau buffer sikit nanti macam takut. Nanti lepas CP1 tapi dekat CP3 kan ada masalah. Takut kau kat yang ujung-ujung dah tak larat, macam mana? Pace dah makin slow. Slow. Sebab lepas 50 kita akan slow. Betul, kita akan slow. Kena buat awal-awal tu kena push sikit lah. Awal tu macam push tu average apa? Jangan push sampai kau rasa macam kau nak injure ke, tak payahlah. Just main relax. Just keep moving lah. Keep moving lah. Don't walk. Lepas tu macam biasa lah. Bila naik bukit, jalan. Tapi bila turun bukit, kau tak tapau balik masa lah. Atau nampak road sikit, lari lah. Lari lah. Sebab road kau boleh nak cover sikit. Sebab kita boleh lari. Kalau kat trail takut, yelah dengan akar kayu. Ya kan. Kau penat. So macam TMBT tu, macam dari segi dia punya route dia, itu berapa EGDN dulu? Sebab saya pun cek juga. Dalam 5,000 lebih lah. 5,000 lebih juga. Tapi dia ada lalu kampung-kampung semua kan? Ada lalu titi-titi semua ada kan? Ada. Jabatan ada. Ada kan? So orang kat situ pun okey ke kampung. Ada boleh berniaga, boleh beli semua. Kena bawa duit. Kena bawa duit Dekat CP, dia orang kan ada orang kan jual buah. So kau belilah. Dekat CP tu dia tak sediakan. Ada orang berniaga. Orang kampung. So dia orang maknanya dia orang bagi orang kampung berniaga lah, bisnes lah. So saya macam nak tahu juga kan. So saya ada Google juga. Ada juga macam Fendi pun ada buat video juga, vlog dia pergi TMBT. Yelah. Tu yang saya macam menarik juga kalau pergi. Ni cantik. Cantik kan? Itu yang saya nak pergi tu. Pergi kebun kobis. Kebun kobis? Kebun kobis. 100km. Tak apa. Nanti kalau aku ada rezeki aku pergi, aku buat vlog, korang tengok. Buat best. Mesti buat. Aku tak larat nak buat vlog ni, vlog apa. Akak ni mah tak lalu sebab akak nak kejar podium. Saya nak kejar finish line je. Beza matlamat kita. Satu hari aku ingat nak macam santai. Cuba akak buat matlamat akak untuk habis finish line je saya je. Saya sila akak on the phone dengan anak akak. Budak dah makan belum? Kan? Ada juga masa BUTM main video. Dengan masa tu dengan siapa? Line semua okey kan? Okey, sebab okey lah ada line. So lepas Doi ni apa akak punya event? Next year tak ada. Belum susun lagi. Belum susun lagi lah. Mostly satu tahun berapa event akak masuk? Sebab saya tengok podium after podium, event after event. Tahun ni macam tak banyak sangat masuk. Tahun ni tak banyak. Saya tengok Kaltra akak masuk kan? Semua banyak yang event yang major event lah. Major event lah. Kaltra, MFTF. Lepas tu apa lagi ada itu akak pergi yang kat Perak apa? Perak ada. Ni BU Top, Penang Eco. Penang Eco kan. Penang Eco sekali dengan Kimi tu kan. Yang Kimi menang kan. Janda baik 5, 6, 7 dan 7, 8 ke? 7, 8 lah. Penang Eco tu pun tinggi juga elevation dia. Tinggi. 4,000 3,000. 50 km, 60 km 4,000. 4,000 kan? 60 km 4,000. Ni naik apa? Bukit ni yang apa? Yang Penang punya apa? Dia dekat dengan Batu ke? Bukit Mentajam. Bukan dekat cable car tu. Cable car tu BU Top. BU Top. BU Top tu. BU Top tu pun tinggi juga kan? BU Top tu antara trail first kat dalam punya trail 100. Tapi tahun bila? 2019. So technically akak buat akak punya first 100 ni 2019. tak adalah lama sangat sebab 2019 lepas tu kan 2020 COVID. 2021 tu tak ada event. 2022 baru ada tapi lepas bulan 6 lepas raya-raya. Tu MMTF lah. MMTF kan. So maknanya akak technically going into 100 km ni bukan satu yang dah lama lah, barulah. Lepas tu akak start lari 2017, 16? 17. Lari kat road. Jo, apa alasan kau? Akak ni start 2017. Sekarang dah 100 km lah.
Slowly. Okay. Nanti Pelan-pelan, kita aku tanya soalan ni lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun tengok dia lari berapa km. Nanti kata saya Dah rasa teruja tak nak buat 100? Ada tak terfikir? Saya dah terfikir dah. Kenapa kau rasa apa? Macam Kat saya boleh. Terbalik pun kali. Tapi betul. Saya cakap tu terang. Saya lepas sebab tiba-tiba rasa macam apa yang best? Kau akan rasa macam apa yang best ni buat 100 kan? Dia sebenarnya bukan best tau. Memang tak best. Buat 50 pun tak best. 30 pun tak best. Dia best ni bila dia macam satu is good for mental health. Ya. Bila orang cakap kat aku pun tak tahu cakap apa yang entahlah aku pun tak tahu. Yang sebenarnya dia adalah untuk mental health dan self esteem. Sebab itulah lari ni satu sukan yang bagus untuk orang yang I think stress, depression ataupun yang ada yang too much bermain di fikiran. Sebab bila kita berlari, ni saya cerita pasal long run lah. Maknanya road pun boleh, tapi yang road yang 42 km lah. Memang kita akan fokus kepada apa yang kita sedang buat. So kita takkan go for benda-benda yang mengganggu fikiran kita. Itu pada pendapat saya lah. Soal kat saya kan. Contohnya macam itu saya lari 50 km. Saya dah tak fikir dah pasal kerja saya ke, pasal apa ke, tak fikir. Saya fikir macam mana aku nak habiskan ni? Apa aku patut buat? Dia macam satu dia yang banyak lebih mengenal diri. Yes, that's the word. Betul. Itu yang saya kemampuan diri kita. Betul. Bukan saya lepas saya habis 50 tu, makan KFC pun jalan bergepak. Makan KFC pun jalan bergepak. Dia rasa macam this is the new me. You know, just finish my 50 km. Padahal tak ada pun nak cerita orang. Tak ada cerita orang pun. Tak cerita kat mak saya. Mak saya kata apa? Apa yang kau pergi buat 50 km tu? 5 km dah lah. Tapi dia tak faham. Tapi untuk saya rasa macam dia macam reborn tau. Macam reborn. Macam takkan aku tak boleh buat. Lepas tu nak buat lagi. Macam padahal kau dah macam apa hal aku buat 50. Betul. Masa saya dekat KM 35 saya rasa. Masa saya ada siapa tu kawan kau yang ambil video tu? Kumang. Masa Kumang ambil video saya tengah lari tu, saya dah koyak apa hal aku pergi buat 50 km ni? Dah lah mengarut lah. Tapi bila saya sampai je finish line saya punya video tu, lepas saya makan nasi daging kawah sedap tu, terus fikir ni 100 lah. Dia tu lepas ni 100 lah. Bukan terus downgrade terus nak naik. Terus nak naik. Dia tu ada tak 80? Dia tanya. Dia 70, 80. 80 macam ada tanya member, ada 70-80? Ada tapi tak banyak event 70-80 kan. Kalau nak 100 terus balik room. Besok tu tidur, pagi tu bangun terus search TMBT. Ada. Maknanya kau rasa seronok. Bila kau lari, kau rasa enjoy, seronok, kau akan cari. Betul. Bila kau suffer, kau rasa macam kau tak nak buat dah. Kenapa kau lari nak stress buat apa? Tapi that's the mindset lah yang buatkan kita macam reset and reborn lah. Dia macam bila kau boleh habis kat finish line tu, kau rasa macam even saya masa saya buat saya punya first FMI tu pun saya nyata kan, saya tak jumpa Kak. Saya tahu saya tak jumpa Kak, saya tak jumpa Fendi, saya tak jumpa Supas sebab korang habis 1.5 jam awal daripada saya. Saya terima hakikat saya tak jumpa korang. Memang bila saya first time sampai kat finish line kan. Macam kita tak lari road, tapi bila dapat buat Akak buat 4 jam apa? 4 jam 15 3 jam 50. Sorry 4 jam pula. Boy, up sikit. Sub 4 terus dia bagi aku kat 4 jam 3 jam. Orang tak lari road, tapi bila budak-budak kita trail lari road, bila dapat tu macam wah boleh rupanya. Kan. Lepas tu saya masa sampai kat finish line saya punya full marathon tu macam nak nangis. Uish, ini first tak sangka boleh habiskan tapi that's the beauty of running lah. Kalau dia sebenarnya yang saya rasa kan, yang kalau ada orang stres lari ni, orang ni maknanya orang tu kurang lari lah. Dia cuma banyak politik dekat dalam lari lah. Kan? Sorry lah tu say kan. Politik ke drama? Politik dan drama lah. Itu yang buat dia stres lah kan. Mungkin kawan dia laju sikit dia stres. Lepas tu kawan dia PB up sikit dia macam aku boleh buat. Gambar kawan dia cantik pula lagi. Gambar kawan dia cantik. Tapi kalau kita yang just nak talking about sampai finish line to achieve our goal, to semua akan happy, to create something new in our life, is like macam memang akan happy lah. Betul. Even saya tak dapat baju finisher pun saya happy lah. Bukan tak dapat.
Bukan tak dapat, tak ambil. Saya tak ambil baju Malaysia saya kak. Ya Aduh. rugi ya. Anak saya lah sibuk nak boost. Pergi beratur boost. Lepas tu lupa ambil baju. Tapi memang itu lah. Memang saya kata bila saya lari, kalau orang tanya saya lah, kenapa saya lari dan kenapa saya nak buat 100 km ke 50 km ke tahun depan semua. Saya boleh kata, nak cakap pun susah. Tapi saya faham bila akak lari 100, akak pergi 100 mile. Saya faham that feeling. Sebab saya pun try to achieve. Tapi mungkin ada orang kata, gila pun nak buat tak sampai setahun. Tapi pada saya tu is a mind game lah. Kan? Macam akak pun cakap tadi kan, KM 49 akak jatuh. Tiba-tiba, tapi KM 49 jatuh. Oh, tu kat mana? Kat Cemonik. Dapat nombor apa? Cemonik habis lah kan. Tapi ada event yang akak krem tapi boleh habis juga macam tadi kan. Tapi that's the beauty of running lah pada saya. Cuma bila kita thinking too much on to impress other people, itu yang tak best. Itu yang saya rasa buatkan kita tak buat untuk diri kita. Kita tak sampai self esteem yang sepatutnya lah. Kadang orang nak melari nak tunjuk ke orang benda. Akak tunjuk akaknya. Naik melari dengan akak, ikut akak lari. Kita tunjuk tu ajak. Ajak. So maknanya TMBT ni antara event yang selalu saya masuk lah. TMBT antara yang recommend lah, best. So the next goal akak apa? Sebab akak dah buat 100 mile. Mungkin ada next goal tu lah, nak try buat 100 mile. 100 mile dekat Doi. This is the first 100 miles 100 mile trail. Lepas tu luar daripada Malaysia. Kalau kat Malaysia ada 100 miles event? Ada banyak. Contohnya? Merapu. Merapu ada 100 miles? Piningko ada. Ada. Saya check tu sampai tinggi 100. Hari tu Katra kan? Katra tak ada. Tak ada. Biasa kalau macam TMBT ada rasanya. TMBT ada? Sebab ada dia orang ada masuk itu. Biasa kalau orang masuk 100 mile ni, participation dia berapa ramai selalu average? Alah, tak tahu. Akak takkan tak tengok result. Itulah. Tak. Memanglah tak tengok result. Macam aku kena pergi kat Checkpoint Asia tengok result pasal nombor banyak. Dia dah podium nak tengok apa? Nak tengok berapa partisipan. Participant. Macam saya kena tengok nak sedap hati. Okey, 162 daripada 222. Okey, not so bad. Dia punya motivation. Motivation, not so bad, not so good. Macam akak 1, 2. Nak compare apa lagi? Tak ada compare. So maknanya dari segi training pun tak adalah macam terlalu hard lah. Saya assume macam bila go for 100 km, 180 km, training pun dah macam weekly, like macam 150 km. Sampai tak 150 km agak punya weekly? Weekly 100 km? Weekly? Tak sampai. Serius lah? Yelah kalau let's say Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Khamis lah, Jumaat mungkin rest day. Kau buat sejam-sejam mungkin 10-10, 40. Kalau weekend kata tak lebih 40, mana tak sampai 80 pun lah. Kalau weekdays lah, tak sampai 50 lah contoh. Weekend 30, 60, mungkin 180 macam tu kot. 80 ke 100 lah weekly. Tak ada pun sampai 150 ke 200 ke. Tak ada. Itu kalau dulu pernah buat 100 lebih. Itu Januari battle yang geng-geng yang masa yang aku tengok aku dengan Bogon pagi petang. Itu yang saya tekanan dah lah, kita ni baru start lagi buat 4 kilo. Diorang Januari battle pagi 10 petang 10 dah 20. Ya itu memang tak pernah itu. Mungkin Januari buat benda yang sama. Mungkin Kaiser ada invite lagi ke Itu kan tanya jubak Kaiser kan. Tapi boleh jubak boleh. Itulah, itu first time aku start lagi 4 km. Pun dah 45 minit, 40 minit. Tiba-tiba orang sebelah aku nak buat 10 kilo pagi, 10 kilo malam. Petang. Masa tu dengan sekali dengan Fizrin, dengan Ayu, aku dah macam apa dia orang cerita ni? Kak, saya lagi sikit kak. Lagi 20 km kak. Macam apa benda? Benda 20 km. Aku 20 km tu seminggu weh. Betul. Itu dulu lah, bulan 1 lah. Kan? Yelah bulan 1. Kan? Masa Januari battle kan. Memang lah sampai ya Allah. Hari-hari. Tapi so maknanya technically secara normalnya tak adalah pun lagi sampai 150. It's all about the yang bulan tu je lah aku memang buat sampai pagi petang tu. Lain tak ada pun. Tak ada. Tengok depends. Sebab bila kau dah ada event, so tak ada masa kau nak training dah pagi petang ke, tak ada. Kau nak kena rehat banyak. Tapering berapa lama selalu kau ambil? Seminggu. Maksud bila tapering tu tak adalah kau tak lari. Dah akak reduce 50%. Pace pun relax je, easy. Berapa pace akak punya relax? Mungkin ada orang nak tahu sebab dia nak follow akak punya style strategi running. Berapa pace akak relax? Mungkin 7. Harit? Harit
bawah 150 lah. 130, 140. 30 atau 40 lah. Dia zone 2, zone 3 lah. That's akak punya training lah. So akak lebih banyak pada create base lah. Base. So maknanya Banyak yang main relax je. So the theory is to running fast, you need to run slow tu antara teori akak lah. Mungkin Kan. Sebab saya perasan juga sebab sekali energy kan. Saya perhati je nampak. Saya nampak je. Saya perhati je Supa. Supa lari at dia satu pace yang tenang, relax kan. sebab Betul kita dia ramai-ramai borak. tenang. Jadi saya nampak. Saya perhati Supa. Saya perhati Rashid. Saya perhati. So macam ni. Sebab tu dia boleh main trail kan. Sebab saya tengok cara dia lari. Slow dia. Lepas tu bila bukit pun tak ada beza. Nampak macam dia lari tu relax je. sekata. Maknanya landai dia macam ni, naik pun macam ni. Kan kita kan energi malam kan ada 2 kali bukit kan. Kat Bukit Mas lepas tu ni kan. Saya tengok diorang lari semua sama je. Dia moving je. Dia moving, yes. So itulah key dia kalau nak masuk trail lah kan. So Kak, bagi sikit tips Kak untuk orang yang nak masuk trail, especially untuk saya jugalah yang nak pergi tahun depan ni yang berangan-angan nak masuk banyak event trailing. Bagi tips yang sesuai untuk newbie ataupun intermediate. Apa tips yang sesuai? Yang tadilah saya cakap, lari ikut diri sendiri, jangan ikut orang. Listen to your body. So kalau orang nak potong kau ke apa ke, kau biar je. Jangan terikut. So takut nanti belakang kau tak boleh habis. Dari segi pemakanan macam mana? Pemakanan ambil lah sport edit. Edit sangat. Tak maksud saya akak. Adalah. Tak maksudnya akak macam akak ada jaga tak macam akak macam ada setengah orang kan dia ambil beetroot lah apa beetroot kan dia ambil beetroot lah, ada orang dia ambil madu lah. Macam akak punya pemakanan ada tak yang spesifik? Ke akak ada ambil macam makan jering ke? Tak ada. Seminggu macam nak dekat event tu memang tak ambil pedas sangat lah. Pedas ambil? Santan tak ambil. Santan pun tak ambil kurang. Why ya? Takut sakit perut. Oh, bukanlah lemak ke apa ke? Tak ada. Macam takut pedas kan, takut tengah nak event kan meragam ke apa ke. Okay, tu kira kurangkan lemak dengan pedas lah. Lepas tu yang dari segi makanan tambahan akak, macam akak punya macam akak banyak tukar dengan oat ke apa. Makanan akak tambahan jadi tak kisah. Makanan tak macam makan je. Makan je lah. Tapi banyak ambil protein lah. Banyak ambil protein lah. Banyak makan ayam, daging. Ayam, daging kurang. Kurang lah. Kak, last question tanya ni. Kan bila trail. Sebab saya pernah mengalami sekali lah. Dekat tu kat Baling. Dengar ni. Kan macam akak kan lari 100 km, 180 km, 50 km. Tak. Habis bila nak berhenti membuang tu macam mana kak handle? Pergi toilet lah. Ada toilet ke? Ada. Kat CP ada juga CP ada toilet. Maknanya akak tak pernah lah. Tak pernah. Tak pernah. Tapi pernah masa tengah sakit perut. Itu yang pasal. Dekat mana tu? Cerita sikit. Waktu tu masuk King of Kemensah. King of Kemensah? Kemensah pergi. Banyak kan? Masalahnya masa nak sampai sungai tu dah tak tahan. Kat sungai tu jugalah? Tak sempat. Padahal Kemensah kau tinggal lah Zul Negara ke? Masuk Kemensah. Kemensah ni yang trail tu lah, yang ada kan? ATV semua tu. Tu semua sakit perut cuba tahan ni macam mana. Tapi sebab kita ada air yang kita tahu depan tu kita akak selalu bawa benda yang bukan essential. Kan masuk trail kita ada essential yang kita wajib bawa kan. Apa tambahan yang akak bawa? Macam saya tambah wet tissue lah. Macam akak? Bawa juga. Bawa juga wet tissue. Ada tambahan lagi tak? Mata orang nak tahu boleh dengar. Akak ada special. Akak cakap akak bawa benda juga ni bantu. Selalu bawa minyak angin. Minyak angin Minyak angin. Macam aroma tu ke. Kadang takut macam kadang-kadang takut pening ke. Boleh pening dalam lautan? Mungkin. Rasa kau bawa minyak angin kat lah. Macam saya bawa. Nak release macam fresh. Macam saya bawa wet tissue lah. Sebab saya belajar daripada race kat Perak tu. Iaitu saya did not continue. Bukan tak habis sama je lah. Cerita dia saya sesat. DNC macam lain macam. Sebenarnya saya sesat. Lepas tu bila saya sesat, tahu-tahu saya sampai kat finish line. Lepas tu orang tu sepatah balik 4 kilo saya malas tak balik. Tapi masa tu saya malas tak balik sebab saya sakit perut. Lepas tu saya membuang. Sakit perut ni memang dia akan jadi like bigger spoil kan. Betul. Tu yang takut tu kalau sakit perut ni. So sebab tu aku bawa minyak angin lah. So lesson daripada tu saya belajar kena bawa wet tissue lah. Kurang-kurang at least boleh settlekan kat mana-mana and continue kan.
dalam keadaan hygiene kan. Dalam keadaan hygiene Setengah kan. orang memang akan tanya, memang akan masalah benda macam tu juga. Kan? Macam aku kena check toilet juga. Sebab saya pula ada PN saya 4am 5am that's the Dia nature punya call. Nature call lah. Saya tak payah lari. Even masa saya buat FM pun itu masalah saya juga. Betul, ramai juga macam tu. Saya berhenti kat situ juga. Saya berhenti tu masa tu dekat ni kita kalau FM itu masa that time kalau saya punya kelajuan lah, saya dekat area yang daripada Jalan Ampang tu kan ada toilet. Petronas ke Tapi saya singgah pam minyak. Jalan Ampang kan, kita lalu Jalan Ampang, lepas tu kita masuk Danwangi kan. Danwangi. Betul lah kan, yang masuk balik kat KL, masuk Danwangi punya exit Akleh tu kan. Saya dekat sebelum tu saya singgah toilet tu. Sebab ada lah. Tapi okey lah, road okey lah kita bercakap macam tu. Pasal kita tahu trail, banyak kiri kanan semua ada kedai mah. Kalau trail jangan sampai R&R dibentinya. Kan tengah-tengah masuk trail nampak sebelah tu dia kan tumpang kena kan. Itulah masa MMT tu, toilet kat mana? Rupanya kat bawah. Aduh, malas ni nak turun. Jauh lah? Tak jauh sangat, tapi nak kena turun balik tangga kat Bukit Larut tu. So far kalau akak dah pergi banyak event, betul lah kan? Akak dah pergi event MFTF lah, Katra lah. Event apa yang akak bercakap paling organize, paling really good, yang macam best lah, satu event yang akak bercakap bukan bodek apa, just ni bang akak cakap event ni memang cool lah. Event paling organizer yang paling best buat event lah. Sebab macam yang saya baru ni MMTF lah. MMTF lah, really good lah. Tapi setiap event pun ada juga. Ada juga. Itu biasalah, hiccup tu memang biasa lah. Macam kita orang main Atra, macam tak fikir sangat lah. Apa yang ada kadang bedal je. Tak ada kisah macam ni apa macam makanan tak ada. Nak complain tu macam aku lagi penat daripada nak complain. Kadang tak cukup apa ni. Tapi macam tak apalah. Tapi MFTF is the best organizer lah. So far macam okay. So since akak selalu podium, lepas tu nama akak pun banyak. Kalau saya kadang-kadang nak, kadang bila saya masuk trail boleh jual nama. Saya training dengan Kak Lila. Tak, saya bagi dia Kak Nila yang awal-awal teman saya lari. Lari Kak Nila je, tak ada. Protein yang dia dapat tu dia saya betul. Okay lah. Tak, bukan nak cerita. Since akak lalu podium everything semua, dari segi sponsor macam mana? Banyak tak akak dapat sponsor? Sebab saya nak tahulah sebab sponsor sebab saya pasal akak mungkin agak bukanlah lemah, tapi akak bukan lemah pula. Akak macam kurang bukan lemah tu. Akak kurang rancak dekat media sosial. Sebab ada setengah orang dia tak perlu podium, tapi banyak sponsor dia because dia punya exposure kat media sosial tinggi. Macam saya pula, saya shot sendiri. Saya buat media sosial sendiri sebab tak siapa sponsor saya sebut media sosial saya sendiri. Jadi macam akak, dari segi sponsor akak, kalau akak nak cakap pun tak apa nama sponsor yang akak dapat daripada sepanjang journey akak buat trail lah. Sepanjang buat trail, yang sponsor apparel sekarang Buff lah. Buff dengan La Sportiva. La Sportiva. So kasut akak? Kasut by La Sportiva. La Sportiva. So, barang baju semua dari Buff. Dari Buff lah. That is the main sponsor akak lah. Tu yang hari tu akak naik itu akak pakai, itu akak pakai bendera Sunto kan? Sunto. Untuk jam? Untuk jam lah. Lepas tu Pro MMR dari segi recovery. So akak dapat massage daripada Pro MMR lah. Shout out to Pro MMR. Bin nak massage saya pula. Lan, ni kasih massage. Dia dapat 100. So maknanya Lan ni, ni. Okay kan. So technically dari segi tajaan, lepas tu dari segi macam akak masuk event, ada tak orang sponsor akak punya macam ni akak punya slot lah, slot. Macam slot sebab jauh sangat tak? Sebab slot dari ATM. Sebab last year Kak Lila masuk final untuk Asia Trimaster. So kita orang menang. So kita diberi slot untuk apa-apa event yang organised by ATM. ATM ni macam mana? Saya tak faham. Tadi akak pun cakap dia ATM. Asia Trimaster. Maksudnya semua event yang macam Asia Trimaster ada untuk ni lah, macam point-point dia untuk masuk ATM. Maknanya macam MFTF ada ATM kan? Ada ATM. Jadi akak dapat slot dari ATM. Untuk masuk MFTF. Untuk masuk ATM. Jadi akak tak perlu bayar lah. Tak perlu bayar. Dia bagi berapa banyak slot? Satu lah. Satu slot je lah. Bukanlah dia bagi macam maknanya macam BU yang ada lagi TMBT. TMBT pun ada ATM. So kalau Kak Lila nak masuk, bagi tahu lah. I nak masuk.
Oh. Sebab akak menang dulu. Sebab menang yang masa ATM last year lah. Oh. Jadi dia bagi semua yang masuk event tu, yang finalis tu, dapat slot. Oh, so that means Tapi yang macam buff, dia buat organize BUTM. jadi so dia dapat kita free dapat slot. Itulah. So ada macam La Sportiva, kalau dia ada jadi partnership ke apa ke, dia akan dapat slot kan. Tu biasalah. So maknanya technically akak dapat jimat juga untuk beberapa benda lah. Dari segi apparel, dari segi jam dan slot lah. Sebab kalau main 100 kan mahal. Yelah betul lah. Betul saya kata main 100 kalau nak slot pun 300, 400. Kalau 100 miles 100 km. 100 km. Oh, hari tu merapu apa? 400 lebih rasa kot. Oh tak, sebab itu kalau early bird. Early bird kan. Oh, so okay, sebelum kita nak tutup ni, saya ada borak dengan akak hari tu. Akak ada cakap, dia bila nak lari ni, dia kena ada weapon tu. Saya duk fikir weapon. Okay. Cuba akak ceritakan sikit apa yang akak maksudkan weapon ni. Saja je sebenarnya. Semalam nak cerita lah apalah, tahu-tahu kat podcast saja je. Cerita sikit. Kalau weapon, macam how's your, mungkin sebab saya teringat tadi, akak dah cakap lah pasal weapon tu. Cerita sikit. Kita tak ada weapon pun, saja bagi gempak sikit. Weapon maksudnya masa tengah event tu, weapon sebab kat tengah dalam event tu kadang-kadang kita macam, aku boleh kita banyak main safe kan. So bila perlu je kita rasa macam time ni aku rasa aku boleh push ni. So kita gunalah kita punya mental kederat kita. So maknanya timing is very important lah dalam training. Macam kadang kita macam as a competitor kan, untuk competition kita akan nampak macam kau rasa orang belakang kau jauh ke, orang depan kau ni, so kau nak main game kat mana? Misalnya kau nak main nak push ataupun kau nak tengok kompetitor kau. So kena tengok lah main dia punya game. Kalau kau rasa dekat, kau kena push sikit lah. Kena pandai main angin lah. Kena main. Maksudnya kalau kau rasa jauh macam relax lah. Tapi sebab kita tak main timing, so main relax je lah. Kalau dia dekat, so kita kena push hard sikit lah. Oh, so dia kena pandai main angin lah. Kena pandai lah tengok juga. Dia macam kena pandai main ni, tak pandai main goyang. Ada weapon apa pun saja. So tapi betul juga kan, strategi tu penting lah untuk orang yang nak kejar podium lah kan. You need to have to know when is the right time to strike and when is the right time to sit back. Kau nak push tapi tak ada benda pun kan. Orang tu jauh lagi kan. Yang depan pun tak jauh kan. Kecuali kau compete untuk diri kau sendiri untuk timing. Dia lain lah. Ya, macam saya pun masa kat baling tu pun saya try practice that kind of strategy lah. Macam awal-awal tu saya bukan tekan lah sebab dia runnable. Saya run je. Sebab saya tahu saya akan banyak bazir masa dekat bukit. Maklumlah bawa sebiji motor C70 kat belakang. Jadi kau tengok bukit tu kau best tak? Kalau saya kata best, saya kurang waras. Tapi sebab saya waras, memang tak best. Tapi itulah bukit tu dia macam, kenapa kau tinggi sangat lepas tu ada aku suka apa benda kat atas. Lepas tu masa yang baling tu lagilah gelap. Lepas tu tak ada lampu. Saya duk pegang pokok. Rupanya ada orang pegang tali. La ilaha illallah. Tapi pegang pokok lagi best. Relax. Sebab tu saya pasal bila macam Supa masuk kan dia pakai glove, lepas tu pakai ni. Saya pasal that's the reason senang nak. Kan yelah kita gelap tak nampak duk pegang-pegang rupanya sawit yang berduri tu. Betul. Tak pasal-pasal lagi kan. Kan ada saya pun lari tu tengok nak pegang. Rupanya pokok tu berduri. Panjang tu duri tu. Nasib baik lah tak terpegang kan. Itulah. Kalau tak kan. Apa lagi? Tak ada. Semua saya tanya dah kak. Akak punya pasal semua tanya dah. TMBT. Ini mahal ni. Ini cakap podcast ni memang kita nak mengkaji experience Nur Lela je ni. Experience dia dengan macam mana dia bereksperimen dengan trail. Sebab yelah kan dengan usia akak kan, betul lah kan. Yang muda remaja kan. Kakak saya yang usia macam akak pun baru dapat naik Kinabalu pun berkepak jalan. Nasib baik saya tak duduk serumah dengan dia. Kalau tak seminggu dengan Kinabalu penat saya. Akak dah 100 km 180 km kan. Jadi itulah macam saya macam teruja kan nak panggil akak. Sebab yelah kan macam pada saya tak semua orang boleh dapat
pengalaman macam mana lari 100 km, 180 km. So kalau kita dapat dengar daripada orang yang pernah lari pun, maybe boleh bagi inspirasi kepada kita lah. Sama juga macam Aitu Afendi kan, dia kata kenapa dia buat vlog. Dan saya pun cakap betul terang, pada saya kalau kita buat vlog, kita share kan, sebab tak semua orang dapat tahu macam mana dekat dalam tu. Orang jumpa kita kat finish line, dekat start line. Bila masuk dalam tu, orang tak tahu macam mana bukit tu. Macam kan kalau sembang pun member cakap, sembang lah. Dia tak tahu tau. Dia kena tengok macam mana bukit tu punya licin, pacak dia. Itu yang saya teringin sangat nak masuk lebih banyak trail. Dan saya akan cuba buat lebih banyak vlog supaya dapat share dengan orang-orang yang mungkin tak berkesempatan ke, tak ada masa ke untuk masuk kan. Lepas tu dia pun yalah, kadang orang tak kuat nak buat. Kan. Dia mungkin dia tak ada masa. Jadi dia tak saya pun tak berapa setuju juga kalau orang yang macam tak training tapi just nak masuk sebab nak masuk. Pada saya lebih baik jangan sebab menyusahkan banyak pihak. Betul. Sakit badan tak kisah. Itu dia yang sakit. Dia menyusahkan banyak pihak yang tiba-tiba crack. Sebab kita kadang dalam hutan kadang kita akan tersorang. Betul. Tak, bukan tersorang. Kebanyakannya memang seorang. Tak ada tersorang. Kau bayangkan kalau seorang kat hutan macam mana. Kan? Lepas tu bila apa-apa berlaku, kita akan menyusahkan banyak pihak. Jadi pada saya kalau kita tak cukup training ke apa ke, tak payah kan. Unless kalau kita ada memang dah proper plan. Kalau injured, that's different story. Sebab kebarangkalian dia sangat macam 0.05 ke 10% ke. Tapi kalau kau tak training, kau tak buat apa, just register lepas tu masuk, memang kebarangkalian tu lagi tinggi lah. Especially kalau orang pun cakap tak training kau nak masuk. Yes, kita susahkan banyak pihak. Pada saya is not bagus lah attitude yang tu kan. Tak masuk tak apa. Nanti saya akan buat blog. Tengok blog saya. Oh macam ni. Macam tu. Blog kau kan. Kan. Blog diri sendiri. Blog di saya cerita kan. Oh bukit je ni. Dia macam faham lah kan. Orang suka lah tengok. Kalau tengok cakap punya. Kalau akak buat vlog pula mungkin tak best. Sebab laju sangat. Tu. Dah sampai finish line. Tak fikir apa dah mampu lah macam ni. Aku nak ambil gambar pun malas. Tak ada akak gurau kak. Apa pun. Thank you kak datang saya punya podcast. Dan terima kasih. Dan akak merupakan wanita pertama yang berada dalam podcast saya. So saya pergi magaan kat akak sebab akak teman saya lari masa bulan 1 dulu kan. Ini saya bagi pelan kakak. Alhamdulillah, terima kasih. By the way, all the best untuk akak punya doi. Dan supaya doi ni dapat bagi inspirasi kepada akak untuk pergi another UTMB lah. So Sport Edit ada bagi sikit buat tangan tu akak. Untuk buat pergi doi. Buat recovery tong besar tak ada? Itu tepi lah. Sebab kan besar lah nak masuk kan. Tapi nanti orang tengok pula kan. Tapi ni untuk akak nak pergi doi nanti, InsyaAllah cukup. Jangan buka. Tak boleh. Hadiah. Kena kat rumah. Okay guys, jangan lupa untuk follow, like, subscribe. Mana-mana semua sama kak. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe. Ni follow tak ada. Siapa nak follow kak, apa je kak? Lela Next. Lela tak, kenapa .next lah? Tak cerita panjang lagi. Tak apa, cerita je. Kenapa? Tak ada apa lah. Tak ada apa. Memang next tu memang minat lah. Dia macam best je. Macam best lah. Kita cerita lain. Tu cerita lain lah. Cerita lain. So thank you so much guys. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau korang ada mana-mana atlet yang korang nak aku interview ataupun sembangkan dalam podcast aku, memang ramai. Sebenarnya memang ramai. Tapi kok ada penonton kata interview lah dia ni, saya akan cuba dapatkan. Tapi janganlah minta yang elite-elite ke plus A ke. Tapi ada juga elite akan masuk InsyaAllah. By end of this year ada seorang elite, tak nak cakap siapa nama, tapi dia memang elite runners lah. Panggil saya tengok duduk tepi pun tak apa. Dia memang professional athlete. Malaysia represent, record holder. Banyak sangat tu dah macam boleh bau kan. Duduk sebelah tu je saya nak duduk je. InsyaAllah dalam bulan 12 dia akan datang. Dan saya akan interview dia. Jadi korang semua stay tune, follow, like, subscribe. So kita jumpa di episod yang akan datang. Okay, shout out to you all. Have a good weekend. Bye.